Okey, jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan penonton RTB STT, Read the Box, Start the Talk. Selamat datang ke siri kami pada kali ini, ke yang ke-14, Anjuran Mitasa dan Pewani UiTM Johor. Baca kita pada hari ini adalah Dr. Riza Muhammad Rosli, pensyarah kanan ACIS UiTM Pasir Gudang. Beliau akan mengulas buku yang bertajuk Biografi Agung Rasulullah SAW. Dengan tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Riza untuk mempersembahkan bercerita pasal buku beliau. Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya dengan slide ni? Ada? Boleh. Ada. Boleh. Okey. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Encik Haikal selaku moderator pada hari ini, yang saya hormati Dr. Tahirah serta sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah serta kurniaannya sama-sama dapat kita berhimpun pada petang ini. Mudah-mudahan segala usaha kita yang sedikit pada petang ini Allah Subhanahu wa taala memperhitungkannya sebagai suatu amal soleh, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Insya-Allah hari ini tiba giliran saya untuk berkongsi berkaitan satu buku. Kalau ikutkan memang saya rasa sangat segan lah nak berkongsi dengan tuan-tuan semua. Tetapi bila Dr. Tahira dah minta, jadi saya terimalah, insya-Allah, sekadar yang bolehlah yang saya dapat kongsikan berkaitan satu buku yang bertajuk Biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini adalah karangan Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari. Okey. Bukunya ini bukunya. Lebih kurang ada 300 edisi yang saya ada ni, dalam 368 muka surat. Saya dapat makluman bahawa buku ni dah beberapa kali diulang cetak lah. Ada yang saya tengok tu katanya dah sampai 200,000 cetakan bagi biografi agung Rasulullah SAW ini. Jadi saya rasa saya nak bawa tentang buku ini pada petang ini. Mudah-mudahan ada manfaat, insya-Allah. Buku ini adalah merupakan satu buku yang membawa pembaca mengenal junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir yang diutus kepada kita umat akhir zaman, sebagai umat yang dilahirkan 1400 tahun selepas kewafatan. Baginda tentu kita ingin mengenal perwatakan, rupa paras dan bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku ini memang keseluruhannya adalah menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ini memaparkan, disebutkan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula daripada kelahiran, saat kanak-kanak hinggalah dewasa. Isteri-isterinya menemani sepanjang hidup, anak-anak cucu dan sahabat dan pembantu baginda sepanjang hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini buku dia. Tadi saya telah tunjukkan. Ini adalah isi kandungan bagi buku ini.
buku ni ada 17 bab. Buku ni ada 17 bab. Bab yang pertama menceritakan tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca yang belah atas saja. Yang bab yang kedua menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup segala nabi. Pada bab yang ketiga menceritakan perihal kejadian tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat berkaitan tentang pengasuh-pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kelima isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keenam adalah anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketujuh orang-orang yang di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-8 detik-detik kenabian. Bab yang ke-9 mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-10 kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11 menceritakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agak panjang. Yang ke-12 berkaitan tentang dakwah Rasulullah. Yang ke-13 bab hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-14 berkaitan tentang peperangan-peperangan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-15 khutbah terakhir ketika hajjah wada'. Bab yang ke-16 menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu sakit, saat-saat kewafatan Nabi. Bab yang ke-17 kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dan penutup ada rujukan dan sedikit biodata penulis. Okey tuan-tuan. Jadi buku ni saya kira sangat istimewa sebab di samping menceritakan ada disyarahkan dalam ni tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih menarik adalah disekalikan dengan beberapa gambar artifak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyaklah, jadi ini sahaja yang dapat saya berikan kepada tuan-tuan untuk slide ni. Antaranya dikongsikan tentang rumah Rasulullah SAW, rumah waktu yang di Mekah, rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an. Ada gambar mihrab dan dalam kediaman. Ada juga gambar bekas untuk menyimpan selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selipar Rasulullah ada bekas yang khas. Ada sahabat yang memang khusus menjaga selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak silap saya yang jaga adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang menjaga selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ke mana-mana beliau yang beliau berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada gambar selipar ataupun artifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selipar Rasulullah. Wallahu taala alam setakat mana kesahihannya. Mungkin kalau tidak sahih, tetapi ini mungkin artifak adalah sesuatu yang mungkin mirip kepada asal selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini antara yang ada dalam buku ni. Saya tak tahu nak bawakan yang mana satu sebab dalam ni ada banyak. Saya kongsikan sikit-sikit lah yang ada daripada dalam buku ni. Okey. Yang ni antaranya yang ada adalah berkaitan tentang bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya share yang sampai sini, boleh nampak ke? Boleh nampak kan? Boleh. Nampak? Boleh ya? Okey. Saya risau Saya risau tak nampak. Okey, nampak alhamdulillah. Okey, ini satu, ada banyak yang dalam ni. Kita ambil sikit-sikit lah yang ada yang kita boleh ceritakan perihal tentang buku ni. Antara yang dibawakan oleh Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari adalah menceritakan tentang bentuk tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini satu perkara yang sangat penting. Sebab bila mana kita menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling kita cintai, memang kita kena jadikan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni satu orang yang paling kita sayang. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih
min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang kecuali dia telah menjadikan diri aku yang paling dia sayang melebihi daripada sayang pada diri dia, pada anak dia, pada mak dan ayahnya, dan pada siapa-siapa pun manusia keseluruhannya. Kena jadikan Rasulullah SAW tu yang paling kita sayang. Macam ada satu pengakuan yang dibawa oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku sangat sayang kepada engkau. Engkaulah orang yang paling aku sayang selepas diri aku. Kata Rasulullah, belum lagi tu. Belum sempurna lagi. Hendaklah kamu jadikan aku yang paling kau sayang lebih daripada diri kau. Izan, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau macam tu, sekarang aku jadikan engkau lebih aku cintai daripada diriku. Kata Nabi SAW, Al-an, Al-ana ya Umar. Sekarang barulah sempurna iman. Subhanallah. Ini Rasulullah SAW didik kepada para sahabat tentang mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran pun banyak. Jadi salah satu cara untuk kita cinta dan sayang pada seseorang adalah kita mengenali beliau, mengenali diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita membahaskan tentang akhlak Nabi SAW. Itu antara kemuncak. Memang sesuatu yang memang kita kena kuasai, yang kena dalami. Tetapi apa kata kita menelusuri hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang syama'il, hadis-hadis yang menceritakan tentang perinci tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama banyak mengumpulkan hadis-hadis tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara ulama yang banyak mengumpulkan hadis-hadis, antara yang terawal pada kurun yang ketiga lebih kurang macam tu, Imam Tirmizi. Tirmizi antara orang yang terawal mengumpulkan hadis-hadis syama'il tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muwasafah ataupun yang terlihat, yang zahir daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam ini bukan riwayat Tirmizi, tetapi lebih kurang dalam riwayat Tirmizi yang lain pun lebih kurang hadisnya macam ni. Ini Ustaz Rusdi Ramli bawakan satu hadis daripada dalam Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaih daripada dalam Bukhari dan juga Muslim. Akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas Ar-Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'a yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bitawil al-ba'in wala bil qasir wala bil abyad al-amhaq wala bil adam wala bil ja'd al-qattat wala bis sabit ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحية 20 شعرة بيضاء. Hadis ni dibawa oleh Ustaz Rusdi Ramli daripada Sahih Bukhari Muslim, hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik yang menceritakan spesifik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis tentang syama'il ini datang daripada Anas bin Malik. Sebab apa? Ulama fikir balik kenapa banyak riwayat-riwayat datang daripada Anas. Sebenarnya bila dikaji, rupanya Anas pada ketika itu usianya masih muda. Sayyidina Anas bin Malik, ibunya hantar kepada Rasulullah SAW. Anas waktu itu masih muda lagi. Subhanallah, saya terlupa umurnya. Kalau tidak silap saya, lebih kurang dalam umur 6 tahun macam tu. Masih kecil lagi lah. Jadi kalau kanak-kanak ni dia tak rasa segan kalau nak melihat secara direct kepada Rasulullah SAW berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain bukan tak boleh nak ceritakan, tetapi mereka merasakan sangat segan. Rasulullah SAW tu ada haibah sendiri. Haibah tu ada, kalau bahasa sekarang ni apa?
ada aura, ada karisma. Kalau kita tengok orang-orang yang hebat kan, kita tengok dia boleh kita tengok, tapi nak bertentang mata dengan dia kita macam tak mampu. Kita macam tak mampu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang agung boleh lihat Rasulullah. Memang mereka bersama-sama dengan Rasulullah. Tetapi untuk bertentang mata secara directly tu agak susah. Sebab segan. Segan. Orang Jawa kata segan. Betul. Sangat-sangat segan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Anas dia tak segan dan dia memperincikan. Dan kita terima kasih pada Sayyidina Anas bin Malik. Asbab beliau kita dapat tahulah macam manalah kekasih kita ni, buah hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, Rasulullah ni macam mana? Kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawilil ba'in wala bil qasir. Nabi tu orangnya macam mana tuan-tuan? Orangnya tak terlalu tinggi. Dia tak ada tinggi melonjong sangat-sangat, wala bil qasir ataupun rendah. Kalau bahasa kita apa ni, renek. Rendah macam tu tak. Nabi tengah-tengah. Wala bil abyadil amhaq, tidaklah putih, warna kulit Nabi tu tidak putihlah melepak sangat, wala bil adam ataupun gelap sangat. Tak gelap sangat macam saya gelap. Tuan-tuan, Nabi tu dia tak putih sangat, tak gelap, sedang-sedang. Just nice lah, maknanya sangat-sangat sempurna, sangat-sangat handsome lah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wala bija'adil qattat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya tidak kerinting. Rambut Nabi tak kerinting, wala bisabit, tak pula lurus sangat. Ini Anas cakap. Macam mana nak bayangkan Nabi SAW tu, maknanya kalau tak kerinting, tak lurus, bahasanya apa? Ikal mayang lah agaknya. Gabungan di antara kerinting dan lurus, ikal mayang. Kalau kita tengok orang-orang Arab yang agak-agak apa nama, yang kacak-kacak tu kan, orang-orang pelakon-pelakon Hindustan kan, yang tu yang hero-hero tu kan rambut dia pun kalau kita tengok tak adalah lurus sangat kan, lurus sangat ataupun kerinting sangat. Kebanyakan saya tak bolehlah kita nak mencontohkan, tapi kita lihatlah orang-orang yang kacak tu kan, rambut dia ikal mayang. Ba'asahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sana, dan Nabi SAW diangkat menjadi Nabi ketika umur Nabi 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin, kata Anas, lebih kurang. Anas ni menggenapkan. Kalau kita tahu Nabi SAW di Mekah 13 tahun. Tapi dalam hadis ni, Anas menggenapkan lebih kurang dalam 10 tahun Nabi di Mekah. Wabil Madinah 10 sinin, dan Madinah pun lebih kurang 10 tahun. Fatawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si sittina sana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika umur 60. Ini Anas diambil average ya, digenapkan. Kalau banyak kita lihat hadis-hadis yang menyokong kepada hadis ini menyebutkan Nabi ketika itu salasa wa sittin, 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi, dan kata Anas lagi, tak ada di kepala Nabi ataupun di janggut kami, di jambang, di lihyah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu 20 sya'rat bayda, rambut yang berwarna putih. Maknanya uban Nabi tu tak banyak campur. Dalam hadis-hadis lain menceritakan bagaimana dekat sini ada sikit lah. Lepas tu dekat rambut Nabi tu disebutkan berada di tepi-tepinya. Tak banyak pun. Walaupun umur Nabi dah sampai 63, uban Nabi SAW tak banyak. Lebih kurang dalam 20. Dalam riwayat lain, dalam Tirmizi, dalam Syama'il, tuan-tuan boleh tengok, ada yang mengatakan lebih kurang ada dalam 17, ada riwayat mengatakan dalam 15. Yang pentingnya uban Nabi SAW tidak banyak. Subhanallah, mana ada pemimpin dalam dunia ni tuan-tuan yang sebegitu detail sekali. Macam mana satu orang tu agungkan pun tak akanlah sampai boleh dikirakan dia punya janggut dia kan. Tak kiralah dia punya uban dia. Kadang-kadang sayangnya isteri tu kepada suami punya uban pun tak tahu ada berapa kan. Tetapi subhanallah, ini Sayyidina Anas bin Malik punya sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntunglah sebab dari riwayat Anas bin Malik ni umurnya panjang. Sebab tu banyak riwayat-riwayat kita dapat daripada beliau. Dan Anas buat apa saja yang Rasulullah suka buat, dia buat. Suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik
Dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercari-cari dalam kuah. Rasulullah tercari apa tuan-tuan? Tercari labu. Semenjak daripada itu tuan-tuan, Sayyidina Anas bin Malik suka makan labu. Jadi bukanlah kita sebutkan maknanya ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang kena kena makan labu, tidak. Tetapi bagaimana reaksi para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebegitu sekali. Kalau banyak riwayat menceritakan tentang bagaimana kehebatan para sahabat mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari juga bawakan riwayat tentang bagaimana keindahan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Tirmizi ya. Ma raaitu syai'an. Ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni antara orang yang sangat rapat. Kira badis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma raaitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama asy-syamsi tajri fi wajhi. Masya-Allah. Ini kata Abu Hurairah. Dia kata aku tak pernah tengoklah sesuatu ataupun makhluk atas muka bumi ini yang lebih cantik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih cantik, yang lebih indah, yang lebih sangat sempurna. Ka'anna syamsi tajri fi wajhi. Kata Abu Hurairah, seumpama ada cahaya yang sedang, cahaya matahari yang menyinari muka Rasulullah SAW. Macam tu sekali, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sangat rapat tuan-tuan. Sangat rapat, punyalah rapat ni sampai dikata Abu Hurairah ni tak pergi kerja kan. Dia sangat cintakan ilmu. Sampai satu ketika Sayyidina Abu Hurairah ni pengsan. Dia bukan pengsan, dia pengsan lah. Kalau orang dah lapar sangat tu, dia boleh, kalau orang mengandung tu namanya meroyan kan. Kalau dah lapar sangat tu, dia jadi macam tu. Subhanallah. Sebab apa? Dia terlalu cintakan kepada majlis ilmu, terlalu cintakan kepada Rasulullah SAW. Memang dia ikut rapat dengan Rasulullah. Walaupun dia ikut rapat hari-hari tengok Rasulullah, tapi itu yang keluar daripada mulut dia. Kita kalau rapat dengan orang hari-hari kan, memang kita mula kita cakap dia handsome lah katnya. Orang cakap handsome, memang handsome lah, macam ke Hitrik Roshan, kan kita cakap itu kan. Tapi kalau dah hari-hari, dah 3 tahun, 4 tahun, kita tengok muka dia, tetapi tidak. Kata Abu Hurairah, ka'anna syamsi tajri fi wajhi. Seperti ada matahari yang menyinari muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat dalam riwayat yang lain, ada sahabat kata di malam hari waktu gelap gelita, muka Rasulullah tu termacam macam menyinari. Waktu tu pula dalam masa yang sama bulan tengah mengambang. Tengah mengambang penuh. Dalam 15, 13, 14 macam tu, tengah-tengah bulan memang tengah mengambang penuh. Sahabat tengok bulan cantiknya, tapi tengok Rasulullah lagi cantik. Lagi cantik. Ra'aitul qamar summa talattu ila wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia lihat kepada Rasulullah. Kemudian tengok lagi Al-Badar, Badar mana bulan yang tengah mengambang, kemudian tengok lagi Rasulullah. Maka dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cantik daripada bulan. Subhanallah. Sangat indah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, ada riwayat kata kening Rasulullah tu sambung sampai sini. Ada riwayat kata tak sambung. Ada khilaf lah di riwayat tu. Tapi ulama bahaskan kenapa ada khilaf. Sebab di tengah-tengah ini, di tengah-tengah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni memang ada satu cahaya yang keluar. Bukanlah cahaya betul-betul terang lah, tapi memang sangat indah dilihat. Satu. Di sini ada satu urat yang akan menaik. Dia akan ternaik. Urat tinggi naik ni kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah. Kalau Nabi tengah marah, dia akan naik. Naik. Tapi naik tu dalam keadaan masih still handsome. Still maintain kacak. Kacak. Kadang-kadang ada orang handsome ke, gagah ke, apa macam mana pun, tapi bila dia marah, kan, perempuan ke, kalau dia dah make up ke cantik, tapi bila dah marah, hilang kan, dah tak cantik dah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kalau marah pun terlihat kehandsomannya. Boleh nampak. Ada sahabat sebut Rasulullah tu dapat lihat marahnya tu daripada 3 perkara. Satu,
Bila Allah SAW tu naik ke atas dan dia agak merah. Merah, makin pekat merahnya. Muka Rasulullah tu memang putih, tengah-tengah dia akan nampak macam kemerahan sikit. Tetapi bila Rasulullah SAW marah tu memang betul-betul nampak muka Nabi SAW naik warna merah. Dan satu lagi, bila Nabi SAW lepaskan selendang, ada apa nama tu? Ridak Nabi SAW, Nabi lepaskan selendang tu, biasanya satu alamat Nabi SAW tengah dalam keadaan marah. Tapi marah bukan sebab diri Rasulullah. Tidak tuan-tuan. Tak ada hadis pun yang ceritakan Rasulullah tu marah tentang diri dia. Tak ada tuan-tuan. Rasulullah diludah, Rasulullah dibaling batu dia. Tak ada marah tu. Rasulullah marah biasanya atas sebab hak Allah SWT. Rasulullah marah kan. Bila Rasulullah toleh ke belakang, ada sahabat yang tak datang semayang berjemaah. Itu Rasulullah marah. Kata Rasulullah, fayu'amman nas, silakan jadi imam seorang, aku nak keluar sekejap. Kau nak pergi mana ya Rasulullah? Nampak Rasulullah tengah nak marah tu kan. Kata Rasulullah, aku nak pergi bakar mana-mana rumah yang tak datang semayang berjemaah. Mana-mana sahabat yang tak datang semayang berjemaah, aku nak pergi bakar rumah dia. Kata Rasulullah, sauhriq, aku nak pergi bakar rumah-rumah dia. Itu perasaan Nabi. Nabi tak buat pun tuan-tuan. Dalam ada riwayat yang lain ceritakan bagaimana ada sahabat minta pengurangan untuk dikurangkan hukuman rotan, hudud atau hukuman yang dikenakan kepada satu sahabat yang lain. Kemudian ada sahabat yang mengurangkan tanpa merujuk dulu kepada Rasulullah SAW. Waktu tu Rasulullah start nak marah. Takut kan? Takut bila kata sahabat, kalau Rasulullah nak marah tu, tak ada siapa pun berani depan Rasulullah. Tak ada siapa pun nak berani. Macam contohnya macam ayah kita lah tuan-tuan. Ayah kita kalau dia nak marah, dia marah sungguh-sungguh kan. Tak ada siapa pun berani nak bersuara. Walaupun kita tak bersalah. Apatah lagi kalau kita memang bersalah. Subhanallah. Kemudian, wala ra'aita ahadan asra'a fi mashyatihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah lagi, aku tak pernah nampak ada satu orang yang jalan laju daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu sifat jalan dia adalah laju. Ka'annamal ardu tatwa lahu inna lanuhjida anfusana wa inna laghaira muqtarisin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tu jalan laju tu seumpama, kata Abu Hurairah tu, ka'annamal ardu tatwalah, seumpama tanah-tanah tu duk lipat-lipat. Duk lipat-lipat ni kalau senang bahasa sekarang ni macam kita lalu naik eskalator lah. Eskalator yang jalan tu dekat KLIA tu kan. Macam tu. Dia jalan-jalan lipat-lipat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nahjuda anfusana wa inna laghaira muqtarisin. Dan kalau ada sahabat yang jalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan terus jalan laju, jalan aja. Nabi tak peduli pada sahabat-sahabat yang lain. Sebab Nabi nak didik kepada sahabat-sahabat yang lain supaya berjalan dalam keadaan laju, pantas. Itu baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Ustaz Rushdi Ramli bawakan satu hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajha tentang macam mana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mashiya takaffa'u takaffuan ka'annama yanhatu min sabab. Kata Sayyidina Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bila berjalan tu takaffa'u takaffuan, badannya nampak macam bergerak, sebab jalan laju kan tuan-tuan. Jalan laju nampak nampak pergerakan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Ka'annama yanhatu min sabab. Cara Rasulullah jalan tu macam orang turun bukit. Macam kita turun bukit tu macam mana keadaan, macam itulah perjalanan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tirulah Ustaz, silakan. Silakan. Nabi seorang yang cergas, cergas, fit, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan. Seterusnya, tuan-tuan okey ke lagi dengan saya ni? Masa okey masa okey. Dibawakan lagi Ustaz Rushdi Ramli bawakan
tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Masyaba'a Rasulullah SAW. Ini hadis ni kalau tidak silap saya, ni riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seluruh hidupnya memang daripada beliau kecil sampailah Rasulullah SAW berada pada detik-detik yang terakhir, banyak beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah payah banyak bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tahulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok kehidupan macam mana berumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang boleh rujuk kepada buku ni. Dalam ni ada ceritakan, dalam ni ada ceritakan macam mana kehidupan dengan Sayyidatina Aisyah, macam mana kehidupan dengan isteri-isteri yang lain. Tetapi banyak riwayat tu datang daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah banyak berkongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain, ataupun banyak sahabat-sahabat datang merujuk sendiri kepada Sayyidatina Aisyah. Dan Sayyidatina Aisyah ceritakan semua, tak ada sembunyi-sembunyi, sebab untuk amanah ilmu. Sampai tahap pun tentang rumah tangga pun diceritakanlah, sebab sebagai contoh kepada yang lain-lain. Rumah tangga, perihal kadang-kadang dia berselisih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ada menyebutkan bagaimana satu ketika Aisyah rasa tak puas hati dengan Nabi. Biasalah kan, walaupun tu Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia, tetap manusia, tapi tak samalah macam kita jauh. Kita nak dengan Sayyidatina Aisyah tu kuku pun tak ada tuan-tuan, jauh sangat. Tetapi Sayyidatina Aisyah ceritakan juga bagaimana pernah beliau berselisih dengan Nabi SAW, rasa tak puas hati dengan Nabi SAW. Tapi Nabi cool kan? Nabi cool. Nabi tetap tenang. Aisyah dah rasa macam nak marah dengan Nabi SAW. Sebab kita tahu lah kan, Aisyah memang dimanja sungguh-sungguh oleh Rasulullah SAW. Macam mana tuan-tuan? Kita sekarang ni dah PKP ni, dah masuk 2 minggu yang kedua ni. Macam mana? Ada manja-manja lagi ke dengan isteri kan? Sebelum-sebelum ni rindu-rinduan kan? Kerja lama kat office. Sekarang 24 jam sama-sama. Macam ni ya? Ada gaduh-gaduh tak? Kan? Jadi kalau gaduh-gaduh ke apa ke, rujuk balik dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat baik. Satu ketika Sayyidatina Aisyah memang tengah nak marah betul. Kata Rasulullah, sabar ya Aisyah, tak apa. Kalau kau tak puas hati, jom kita cari penyelesai. Kan antara dalam Quran pun ada sebut, kalau bergaduh suami isteri, carikan pendamai. Wasulhu khair. Cari pendamai di antara suami dan isteri. Kata Rasulullah, silalah cari siapa yang nak damaikan kita ni. Kau pilihlah siapa yang nak damaikan. Rasa tak puas hati kau tu, kau bawa lah. Kata Aisyah, aku nak ayah aku. Kata Aisyah, aku nak ayah aku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an jadi pengadil ni. Tak apa, jom. Jomlah sama-sama kita jumpa ayah. Jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jumpa depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tengok, hairanlah. Kan, hairan campur nak marah dengan anak dia kan. Kenapa jadi sampai macam ni sekali? Tapi Rasulullah beri kan. Sebab itu yang mungkin menyenangkan hati Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Masya-Allah. Betul-betul Sayyidatina Aisyah ni dimanjai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah sampai depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah pun cakap dengan Aisyah, sekarang silalah, siapa nak mulakan dulu? Aisyah kata, tak apalah, Rasulullah mulakan dulu. Cakaplah. Tapi yang penting, cakap yang betul saja. Kata Sayyidatina Aisyah, cakap yang benar saja. Jangan cakap yang tak benar. Bila Sayyidatina Aisyah cakap macam tu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya apa lagi? Kan kan istilahnya nak cepuk lah kan. Nak cepuk lah kepada Aisyah radhiyallahu an. Berani kau cakap macam tu dengan Rasulullah? Dia kata, pernah ke kau dengan Rasulullah tu menipu? Pernah ke lihat Rasulullah SAW tu menipu kan? Jadi dah macam tu, Aisyah yang macam mula-mula depan ayah dia, lari menyorok belakang Rasulullah SAW. Menyorok belakang tu.
Walhal tadi marah dengan Rasulullah. Tapi bila nak pukul, pergi lari duduk belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dah balik dah. Terus balik dah. Terus baik, terus balik. Terus balik. Abu Bakar pun tengok. Abu Bakar tak settle lagi. Abu Bakar dia nak marah dengan Sayyidatina Aisyah. Dia punya rasa nak marah Abu Bakar tu tak lega lagi. Sebab tadi pun tak dapat nak cepuk, tak dapat nak pukul Sayyidatina Aisyah. Petang tu di sebelah petang Abu Bakar datang rumah nak tengok. Tengok rumah Rasulullah SAW dah macam biasa balik dah. Dah tak ada apa-apa dah. Macam tak ada apa-apa berlaku. Duk gurau-gurau macam tu. Allahu Akbar. Ustaz, itu Rasulullah. Suami saya tak macam Rasulullah. Suami saya macam Fir'aun. Kan? Itu susah. Itu yang saya menyinga juga dengan suami saya kan. Subhanallah. Tuan-tuan. Jadi tapi apa pun itu kita punya panduan lah tuan-tuan. Kalau ikutkan nak marah kan, tengah PKP ni semua emosi semua orang tak stabil kan. Emosi kita ni memang semua tak stabil. Yelah duduk seseput dalam tu dengan anak kita yang dah lama duduk asrama, yang kalau seminggu tak telefon kita, kita pun sampai hati abang tak telefon. Ni hari sekarang dah 24 jam depan kita. Kita pun masih nak marah dia kan. Dia duduk dalam bilik kita marah. Dia duduk luar pun kita marah. Dah budak tu kena marah aja. Subhanallah. Belum lagi dengan anak-anak yang kecil anak-anak yang kecil, macam mana kita buat tengah PKP ni memang kena rujuk balik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana cara kita nak handle kehidupan kita yang sekarang ni dengan anak-anak kecil kita macam mana kan. Kan ni dah masuk 2 minggu 3 minggu lebih ni kan. Tangan kita dengan anak kita ni pun kadang-kadang makin laju. Saya bukan cakap untuk tuan-tuan okeylah. Pensyarah-pensyarah ni, pegawai-pegawai UiTM ni, staff-staff UiTM semua okeylah. Saya yang tak okey. Kadang-kadang tangan kita ni laju saja kan dengan anak kan. Subhanallah. Ini nak kena rujuk balik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana Nabi tak benarkan tuan-tuan Nabi tak benarkan kalau kita pukul tu dalam keadaan marah. Pukul dengan anak kita tu dengan tangan kita sendiri tak boleh. Maknanya kulit dengan kulit. Anak itu dia tumpahkan air kita kadang-kadang tak laju je tangan ni tanpa pipi anak. Ini ada larangan keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang di kawasan muka ini untuk dipukul ditampar. Ini nasihat ni macam kena kat saya balik tau. Bukan untuk tuan-tuan. Ada satu hadis yang sahih larangan Nabi. Kalau nak pukul anak tu di sebelah bawah, sebelah kaki, menggunakan sesuatu bersifat seperti rotan. Menggunakan sesuatu bukan directly daripada tangan kita. Apatah lagi dari kaki. Tak boleh. Ini sesuatu yang dilarang keras oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita balik semula kepada kita punya cerita ni. Ma syaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmi illa ad-dhafaf. Qala Malik bin Dinar sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ma ad-dhafaf faqala ay yatanawala ma'an nas. Ini Sayyidatina Aisyah cerita sendiri kepada anak saudaranya. Kata Sayyidatina Aisyah, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dah waktu di Madinah dah tuan-tuan. Bukan kat Mekah ni, waktu Madinah. Madinah ni zaman kemuncak Rasulullah SAW. Nabi dah jadi Prime Minister. Nabi dah jadi Perdana Menteri dah waktu tu. Nabi dah jadi Raisul Qaum, ketua waktu tu. Nabi kalau ikutkan kira Nabi SAW waktu tu dah VVIP. VVIP tapi ini keadaan Rasulullah SAW. Kata Aisyah, wallahi kata, tak pernah pun Nabi SAW tu kenyang makan khubzin qatun, makan roti atau gandum, wala lahmin ataupun daging, illa ala dhafaf, kecuali kalau ada dhafaf. Kata Malik bin Dinar, sa'altu rajulan min ahli badiyah, aku tanya pada orang-orang kampung, dhafaf tu apa dia? Dhafaf qala ayyatanawala ma'an nas, iaitu bila mana Nabi SAW makan dengan orang ramai. Maknanya bila ada tetamu.
Nabi tu makan sungguh-sungguh, Nabi kalau makan kenyang bila ada tetamu. Sebab apa Nabi nak muliakan tetamu? Kalau Nabi makan sikit, takut tetamu makan kurang. Jadi Nabi pun makan banyaklah sedikit. Barulah kenyang. Kalau tak ada tetamu, hanya ahli keluarga Nabi saja, tak kenyang, tuan-tuan. Nabi tak makan sampai kenyang-kenyang betul. Tak dah makan sampai kenyang-kenyang betul. Kalau kita macam kita makan betul-betul kenyang. Kan? Betul-betul kenyang. Lagi-lagi PKP ni. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, dalam tuan-tuan boleh tengok, Aisyah dia ceritakan, satu ketika wallahi ra'aitul hilal thummal hilal. Aisyah cerita pada anak saudaranya, wallahi demi Allah, pernah ada satu ketika tu, satu tempoh masa tu, aku lihat hilal anak bulan, esoknya anak bulan, esoknya anak bulan. Kira 2 hari, 3 hari berturut-turut nampak anak bulan. Maksudnya apa, tuan-tuan? Rumah Nabi tak hidup api, tak masak, tak ada masakan. Yang ada mungkin ada tamar beberapa biji dengan air. Subhanallah. Subhanallah. Itu kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tengok rumah lagi, belum tengok tempat pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum tengok mana bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sahabat yang rapat, memang boleh keluar masuk macam itulah. Satu ketika Sayyidina Umar masuk tu, bila masuk tengok Rasulullah, dia terus jatuh dia. Dia menangis jurai-jurai air mata dalam keadaan dia rebahkan diri dia. Sampai dia teresak, sampai Rasulullah pun sedar. Kata Rasulullah, malaka ya Umar? Umar, tu kenapa tu? Duk menangis tu kenapa? Kata, kau tak tengok ke Raja Kisra, Raja Rom, Raja Parsi, kau tengoklah raja-raja di sana tu macam mana mereka duduk pada tilam yang empuk, katil yang besar, rumah yang mewah, istana yang tersergam. Tetapi ini kau ya Rasulullah, kau tidur pada pembaringan yang ada jaring-jaring macam tu saja. Sampai berbekas belakang kau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Allah, kata Rasulullah, dunia ni bukan tempat kita ya Umar. Dunia ni bukan tempat kita. Dunia ni bukan tempat kita. Dunia hanyalah persinggahan saja. Subhanallah. Tapi kita jangan salah faham, jangan salah faham. Oh, Nabi ni miskin, Nabi ni susah. No. Kalau kita kena baca hadis-hadis yang lain, kita buka ayat Quran. Nabi kalau ikutkan atas kertas, atas apa tu, subhanallah sangat kaya. Tengoklah ghanimah saja. Kalau dalam surah Al-Anfal Allah Ta'ala ceritakan, walir rasul al-khumus. Untuk Nabi itu, untuk Rasulullah SAW 1/5. 1/5. Kalau dapat harta rampasan tu dapat 200 ekor, 1/5 tu milik Rasulullah SAW. Kalau tanah dekat Khaybar itu sebahagian besar milik Rasulullah SAW. Tetapi Nabi memilih cara untuk bersederhana. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya pun dengan mungkin tuan-tuan pun dengar benda ni agak berat nak buat kan. Kita cuba tengok peti ais kita tu kan. Kadang-kadang peti ais nak tutup pun tak boleh. Sebab apa? Penuh. Sebab penuh dalamnya dengan macam-macam. Subhanallah. Boleh lagi ke saya ni? 58 dah dekat pukul 3. Okay, ini yang terakhir lah. Ini yang terakhir. Yang ketiga, Dr. Rusdi Ramli ada juga bawakan tentang detik-detik terakhir Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi cerita ni agak panjang, saya tak dapatlah nak menceritakan dengan tuan-tuan detik-detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin masa tidak mengizinkan. InsyaAllah ada masa nanti kita boleh menceritakan detik-detik kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dibawakan oleh Ustaz Rusdi Ramli. Jadi tuan-tuan, saya memang mencadangkan untuk tuan-tuan ada buku ini supaya kita dapat baca. Supaya dapat baca, kita jadikan dia bacaan harian. Saya cubalah setakat ini duduk dengan
anak-anak saya cuba bacalah setiap maghrib. Tak banyak, kadang-kadang setengah muka surat, ataupun paling tinggi satu muka surat baca dengan budak-budak tu lah, dengan anak saya, walaupun memang huru hara, confirm memang huru hara tuan-tuan. Anak saya ada empat lelaki, paling kecil 2 tahun setengah. Memang huru hara tapi saya bacakan juga. Saya tak naklah uh, mereka lambat kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi memang dah sebut. Nabi kata adibu auladakum salasata khisal. Kata Nabi, didik anak kamu dengan 3 perkara ni. Paling asas, kata Nabi, hubbun nabiyikum wa hubbu alu baiti wa qiraatul Quran. Kata Nabi, ajar anak kamu untuk cinta 3 perkara ni. Pertama, cintakan Rasulullah, cintakan ahli keluarga Rasulullah, dan cintakan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita kalau boleh, kita tak nak sambut maulid tu setahun sekali tak. Kita kalau boleh hari-hari ada maulid. Hari-hari kita hidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, supaya kita dapat rasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersama-sama dengan kita. Inilah satu orang yang sangat penting dalam hidup kita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang yang paling sibuk nanti di padang mahsyar. Hari yang tidak ada apa-apa bantuan, Nabi SAW lah akan sujud lama-lama tuan-tuan, depan Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta syafaat, untuk kita ni diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah leteran saya lah, leteran perkongsian saya dengan tuan-tuan berkenaan dengan buku ini. Tapi saya cadangkan tidak bermakna untuk baca dekat rumah tu mesti buku ni, tak. Mana-mana buku boleh. Saya yakin dan percaya dekat rumah tuan-tuan pun mesti ada buku. Apa-apa saja buku hadis ke berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan bawa lah, baca sama-sama dengan seisi keluarga, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dahululah perkongsian saya dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat, insya-Allah. Sekian itu dahulu. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Okey, jadi saya menjemputlah kepada mereka yang ingin bertanya soalan. Untuk sila bertanya soalan, saya cek di ruangan chat. Ada yang bertanya, Ustaz, buku ni berapa ringgit Buku ni sini harga dia kalau Semenanjung Malaysia RM65. Murah. Saya tengok dekat apa nama, dekat Shopee ada. Dekat Shopee ada. Okey. Yalah, zaman sekarang ni kena online lah. Betul. Online ada. Sekejap je sampai. Okay, jadi saya nak bertanya Ustaz sebab tadi Ustaz pun cerita pasal apa ni, anak kecil. Saya pun ada anak kecil, lepas tu cadangan Ustaz untuk membaca sirah Nabi lah, sirah Rasulullah kepada anak-anak kita ni, insya-Allah saya akan cuba amalkan. Bagus juga, saya tak terfikir pula selama ni bila selepas solat maghrib kita orang akan baca surah lah buat memantapkan hafazan anak saya lah, sebab sekarang dia tadika kan. Cuma saya tak terfikir pula nak baca sirah sebab jujurnya Ustaz, saya risau, saya tak tahu macam mana nak, ni saya jujur lah, saya tak tahu macam nak approach anak saya konsep ketuhanan, konsep Rasulullah. Sebab anak saya pernah tanya, sebab dekat tadika tu dia belajar pasal Allah, tapi dia tanya saya, Allah tu kat mana? Saya dah tergambar nak jawab macam mana. Itulah, jadi saya minta tunjuklah pendapat Ustaz lah, macam mana saya nak perkenalkan konsep Rasulullah lah kepada anak ni pada usia muda. Anak saya umur 5 tahun. Itu saya soalan saya lah. Okey, terima kasih Encik Haikal. Subhanallah, saya rasa effort yang sangat baik lah yang Encik Haikal buat untuk cinta Al-Quran pada diri anak-anak. Saya jawab yang nombor 1 tu dulu. Kata Encik Haikal, macam mana nak kenalkan, bila dia tanya Allah tu mana, Allah tu kat mana? Okey. Kita memang kena terapkan juga pada anak. Memang agak susah pada peringkat permulaan. Sebab Allah Ta'ala ni, Allah SWT ni, kalau kita tengok dalam kitab-kitab Risalatul Tauhid dalam akidah, secara jelas menyebutkan bahawa Allahu wujudu bila makan. Allah Ta'ala tu ada tanpa bertempat. Allah wujudu bila makan. Kalau kita cakap Allah dekat langit, dekat bawah, dekat tempat sujud,
Salah. Itu semua salah. Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Sebab tempat itu adalah makhluk. Kita ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahawa Allah wujudu bila makan. Allah Ta'ala tu ada tanpa bertempat. Kadang-kadang anak kita pun pening. Mana ya tak ada tempat? Ya itu. Di tanah-tanah Arab pun mereka menggunakan metod yang sama. Memang mula-mula anak dia tak boleh terima. Tapi lama-lama insya-Allah anak boleh terima. Sebab tempat ini makhluk. Jihad ni atas, bawah, kiri, kanan ini semua adalah makhluk. Masa ini pun semua adalah makhluk. Masa ada makhluk. Sebelum ada masa, Allah Ta'ala dah ada belum? Allah Ta'ala dah ada. Subhanallah. Allah Ta'ala wujudu bila makan. InsyaAllah daripada kecil, daripada 5 tahun tu memang cantik. Dah boleh ajar. Kita ajar je dia. Kita tak nak kadang-kadang mungkin daripada dulu-dulu kan biasa nak senang lah, kita nak malas nak jawab. Allah ke atas kan. Jadi tuan-tuan, kita try ubah sikit. Kita cakap Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat. Exist without place. Allah Ta'ala tu ada tanpa bertempat. Okey. Kemudian tadi macam mana cara nak kenalkan dengan Rasulullah SAW pada anak-anak? Okey. Jadi caranya salah satu daripada pembacaan. Baca tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Memang cabarannya agak kuat, memang betul kuat sebab tu tuan-tuan tengok buku saya ni ada yang dah terkoyak ada yang dah terkoyak sebab itulah kan, bila saya buka je dia dah start kromon dah macam apa kan. Tapi tak apa tuan, dah baca je. Baca juga supaya lama-lama dia dah terbiasa nanti tengok abang-abang dia duduk depan tu kan. Sebab anak saya empat ni lelaki tu kan. Nombor 1 lelaki, 2 lelaki, 3 lelaki, 4 lelaki. 4 lelaki. Okey, boleh bayangkan betapa huru-haranya. Tapi kita mencuba juga, setakat ni boleh lah. Setakat ni okey. Okey, itu yang saya dapat kongsikan dengan Cik Haikal. Okey. Terima kasih Ustaz. Bagus cadangan tu. Terima kasih. Okey. Daripada yang peserta-peserta lain, ada yang ingin bertanya? Ada yang kata ni, boleh kongsi tajuk buku ni? Tajuk buku ni Biografi Agung Rasulullah SAW. Biografi Agung. Seronok dalamnya ada banyak ada banyak gambar. Ada banyak gambar lah. Ada tudung Sayyidatina Fatimah Zahra. Ada gambar-gambar lah, artifak. Yang mungkin tuan-tuan pun mungkin dah pernah, ada yang dah pernah pergi pameran artifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang lain-lain ada ke? Kalau ada nak share ke? Kalau nak share lagi baik. Ustaz, saya nak ambil kesempatan lah. Kalau tak ada orang tanya, saya tanya dah. Alah, dapat Okay. belajar daripada orang berilmu kan. Okey, jadi Ustaz. Ilmu tak ada ilmu. Tak apa, Alhamdulillah. Ustaz ada kelebihan lah. Okey, jadi saya ni dah mula, umur dah semakin tua, jadi saya mula belajar balik pasal agama kita lah, sebab Alhamdulillah kita dilahirkan dengan Islam, tapi di masa yang sama bila kita dilahirkan dengan Islam ni, kita kadang-kadang ni kita tak ambil peduli sangat. Maksudnya kita punya berbanding dengan contohnya dengan orang yang masuk yang mu'alaf. Okey, orang mu'alaf tu dia belajar dan dia harus percaya percaya kepada agama Islam berbanding kita yang dilahirkan dengan Islam. Jadi saya dah mula belajar pasal Islam. Jadi saya selalu tengok dekat YouTube ni ada perdebatan antara orang Islam dengan orang Kristian lah. Jadi bila Ustaz bawa buku Biografi Agung Rasulullah SAW, saya nak bertanya sikit lah. Saya nampak biasanya bila diorang berdebat dengan orang Islam, diorang tak boleh argue pasal konsep tauhid, sebab memang diorang punya konsep ketuhanan mereka tu agak senang kata bercelaru lah konsep Trinity apa semua tu kan. Jadi mereka selalu serang kita punya Rasulullah lah. Jadi saya nak bertanya Ustaz, yang saya dah tahu dah, cuma saya nak dengar daripada Ustaz daripada konsep yang lebih mudah lah.
biasa mereka akan menyerang kita daripada peristiwa sirah, iaitu apa ni, perkahwinan Nabi dengan Siti Aisyah lah. Jadi ada sahih ada hadis lah yang mengatakan, hadis ke sirah ada sirah mengatakan Rasulullah dikahwinkan dengan Siti Aisyah pada umur Siti Aisyah 6 tahun, dan berlakunya consummation tu pada umur 9 tahun lah. Jadi saya nak tanya Ustaz, sahih tu betul sahih yang 6 tahun dan 9 tahun tu? Okey. Berkaitan dengan riwayat tentang umur umur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang ada khilaf. Ada yang mengatakan hadis yang mengatakan pada usia yang sebegitu 6 hingga 9 tahun tu, ada yang mengatakan hadis tu tidak sahih, ada yang mengatakan hadis tu sahih. Ada juga yang mengatakan umur Sayyidatina Aisyah bukan waktu tu. Jadi kat sini memang ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang umur sebenar Sayyidatina Aisyah ketika berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang boleh saya katakan di sini ialah kita jangan membayangkan umur kanak-kanak tu, kalau contoh kita di Malaysia ni, kalau umur 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun ni, dia punya fizikalnya kecil macam anak kita tu. Macam saya lah, ada sikit lah pengalaman dulu masa buat ijazah dulu di Jordan. Kalau tengok yang umur 9 tahun, 10 tahun, subhanallah, tinggi pun ada yang tinggi nak dekat sama dengan saya. Fizikalnya tu berbeza, besar. Dan kita kena perhatikan juga hadis-hadis yang meriwayatkan bila yang Rasulullah SAW start maknanya Aisyah start bersama tidur dengan Rasulullah SAW. Jadi itu semua perlu diperincikan, semua itu perlu diperincikan. Tetapi kalau secara spontan kita boleh jawab, lihatlah fizikal orang Arab. Orang Arab tak sama dengan fizikal orang di Asia sebagai contohnya. Fizikalnya pun memang dan kematangannya pun berbeza. Mereka lebih cepat matang berbanding dengan anak-anak kita lah, kalau kita dapat lihat. Jadi kalau katakan umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, macam sampai satu tahap macam tak heran lah. Macam tak heran. Kalau kita pun masyarakat kita Melayu dulu-dulu pun kadang-kadang ada mak kita yang kahwin umur 14 kan. Mak saya sendiri kahwin, mak saya dengan ayah saya pun kahwin umur 17. Umur 17. Di awal usia begitu sudah berkahwin. Jadi sementara orang-orang Arab yang memang bertubuh badan besar. Jadi itu jawapan ringkas saya lah kalau ditanya tentang berkaitan perkara itu. Cak Ekal. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Okey. Okay, jadi masa pun dah hampir 3 suku. Memandangkan tiada lagi soalan daripada peserta, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Muhammad Rizam dan juga peserta-peserta yang sudi bersama kita lah pada hari ini mendengar mendengar satu perkongsian ilmu mengenai biografi agung Rasulullah SAW. Jadi ini saya akhiri majlis kita dengan surah Wal'ah dengan tasbih kifarah. Okay, terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi kita di minggu depan pada waktu yang sama, insyaAllah pada waktu yang sama lah. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.